Selamat sejahtera, nama saya Chong Yong Ching, nombor matrik 278027. Hari ini saya ingin membuat pembentangan berkaitan dengan kajian saya. Tajuk kajian saya adalah Kaedah Transaksi Jual Beli dalam kalangan belajar di INASIS BSN, Universiti Udara Malaysia, UUM. Kaedah transaksi jual beli boleh dijalankan secara tunai atau tanpa tunai. Kaedah transaksi secara tunai boleh dijalankan melalui pembayaran wang tunai dan shilling. Kaedah transaksi secara tanpa tunai boleh dijalankan dengan menggunakan kad debit, kad kredit, e-tombek dan transaksi dalam talian. Pendapatan kajian dan analisis kajian terdapat 4 bahagian. Yang pertama ialah profil demografi belajar di INASIS BSM Universiti Udara Malaysia. Dan kedua ialah kaedah transaksi jual beli secara tunai atau tanpa tunai yang digunakan oleh belajar di INASIS BSM Universiti Udara Malaysia. Dan ketiga ialah kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai atau tanpa tunai. Dan akhir sekali ialah sokongan aplikasi dan Universiti Udara Malaysia dalam pelaksanaan transaksi jual beli secara tanpa tunai kepada belajar di INASIS BSM Universiti Udara Malaysia. Dalam profil demografi responden terdapat 7 soalan. Soalan pertama adalah berkaitan dengan jantina responden. Kebanyakan responden adalah perempuan dengan peratusan 79% dan lelaki hanya mempunyai 21%. Soalan kedua kepada profil demografi responden adalah berkaitan dengan umur responden. Kebanyakan responden adalah berumur antara 19 hingga 23 tahun dan peratusan adalah 79.50%. Soalan seterusnya ialah etnik responden. Kebanyakan responden adalah beragama Melayu dengan peratusan 59%. Dan soalan seterusnya dalam profil demografi responden adalah berkaitan dengan kerakyatan responden. Kebanyakan responden adalah warga negara dengan peratusan 89%. Dan soalan seterusnya adalah berkaitan dengan semester belajar responden. Kebanyakan responden adalah semester 4 dengan peratusan 44%. Seterusnya adalah berkaitan dengan tahap pendidikan responden. Kebanyakan responden adalah ijazah sarjana muda dengan peratusan 71.70%. Seterusnya, soalan yang terakhir dalam profil demografi responden adalah berkaitan dengan status perkahwinan responden. Kebanyakan responden adalah bujang dengan peratusan 95%. Bahagian kedua iaitu kaedah transaksi jual beli secara tunai atau tanpa tunai dalam kalangan pelajar di INASIS BSM Universiti Udara Malaysia. Soalan pertama dalam bahagian ini adalah kekerapan pengguna kaedah transaksi jual beli secara tunai responden. Dalam graf ini telah menunjukkan sebanyak 74% responden adalah kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan 8.3 responden adalah sangat kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai. Oleh itu, pengkaji membuat satu kesimpulan bahawa kebanyakan responden adalah kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai untuk membuat perbelanjaan harian mereka. Soalan kedua dalam bahagian ini adalah jumlah perbelanjaan secara tunai responden dalam sebulan. Dengan menunjukkan jadual ini, pengkaji mendapati kebanyakan responden membuat jumlah perbelanjaan secara tunai dalam sebulan adalah antara RM201 Malaysia hingga RM300 Malaysia dengan peratusan 59.80%. Soalan seterusnya ialah berkaitan dengan kekerapan pengguna kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai responden. Dengan menunjukkan graf ini, didapati bahawa sebanyak 78.30% responden adalah kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dan sebanyak 6.3% responden adalah sangat kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Maka, pengkaji membuat satu kesimpulan bahawa kebanyakan responden adalah kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Seterusnya, soalan keempat dalam bahagian ini adalah berkaitan dengan jumlah perbelanjaan secara tanpa tunai dalam sebulan responden. Dalam jadual ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan jumlah perbelanjaan responden secara tanpa tunai adalah RM100 Malaysia dan ke bawah dengan peratusan 63.40%. Soalan seterusnya adalah barang yang sering dibeli oleh responden dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai.
Dalam graf ini telah menunjukkan bahawa kebanyakan responden memberi sebarang perkhidmatan dengan menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dengan peratusan 52.40%. Soalan terakhir dalam bahagian ini adalah berkaitan dengan bentuk transaksi secara tunai atau tanpa tunai yang pernah digunakan oleh responden. Dalam graf ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden menggunakan wang tunai dan shilling untuk membuat pembelanjaan dengan peratusan 98.90%. Seterusnya, bahagian ini adalah bahagian yang ketiga, iaitu kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai. Bahagian ini akan dibahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama adalah kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi secara tunai. Dan bahagian kedua adalah kelebihan dan kekurangan kaedah transaksi secara tanpa tunai. Bermula dengan bahagian pertama, iaitu kaedah transaksi jual beli secara tunai. Terdapat 4 kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tunai. Kelebihan pertama ialah pelajar tidak akan menghadapi isu keselamatan seperti penipuan dalam talian dan penggodaman. Pengkaji mempercayai bahawa kebanyakan responden adalah bersetuju dengan kelebihan ini kerana terdapat 73.62% responden berasa sangat setuju dengan kelebihan ini dan 15.35% responden berasa setuju dengan kelebihan ini. Kelebihan seterusnya ialah tidak dikenakan kadar bunga. Sebanyak 59.06% responden adalah sangat setuju dengan kelebihan ini dan sebanyak 23.62% responden adalah setuju dengan kelebihan ini. Maka kebanyakan responden bersetuju dengan kelebihan ini kerana kadar bunga hanya dikenakan ketika masyarakat menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai seperti kad kredit, transaksi dalam talian dan sebagainya. Kelebihan ketiga kaedah transaksi jual beli secara tunai adalah dapat melindungi maklumat peribadi, data dan identiti pengguna dalam hal kewangan. Sebanyak 64.17% responden adalah sangat setuju dengan kelebihan ini dan sebanyak 25.59% responden adalah setuju dengan kelebihan ini. Pengkaji mempercayai bahawa kebanyakan responden adalah bersetujui dengan kelebihan ini kerana kaedah transaksi jual beli secara tunai tidak memerlukan sebarang maklumat peribadi dan masyarakat hanya perlu membayar jumlah wang yang sepatutnya kepada penjual sahaja. Kelebihan terakhir kaedah transaksi jual beli secara tunai adalah dapat mengelakkan perbelanjaan berlebihan. Sebanyak 70.47% responden berasa sangat setuju dengan kelebihan ini dan sebanyak 26.38% responden adalah setuju dengan kelebihan ini. Oleh itu, kebanyakan responden adalah bersetuju dengan kelebihan ini kerana wang tunai dalam tangan mereka adalah terhad. Maka mereka lebih mudah mengawal pengaliran keluar wang tunai dari tangan mereka. Seterusnya, bahagian ini adalah berkaitan dengan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai. Terdapat 4 kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai. Kekurangan pertama ialah risiko yang tinggi jika membawa banyak wang tunai. Dalam graf ini menunjukkan sebanyak 69.29% responden sangat setuju dengan kekurangan ini dan 29.13% responden setuju dengan kekurangan ini. Maka kebanyakan responden bersetuju dengan kekurangan ini kerana masyarakat yang memegang banyak wang tunai dalam tangan akan meningkatkan risiko menghadapi kegiatan jenayah seperti berompakan. Kekurangan kedua kaedah transaksi jual beli secara tunai ialah pengguna hanya boleh melakukan transaksi di kaunter yang ditetapkan. Sebanyak 53.94% responden setuju dengan kekurangan ini dan sebanyak 36.61% responden sangat setuju dengan kekurangan ini. Pengkaji mempercayai bahawa kebanyakan responden bersetuju dengan kekurangan ini kerana pembayaran wang tunai memerlukan satu mesin untuk merekod pengairan masuk dan keluar wang tersebut dalam sesebuah kedai. Kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai ialah
barang yang rosak sukar dipulangkan. Sebanyak 40.16% responden sangat setuju dengan kekurangan ini dan 6.3% responden setuju dengan kekurangan ini. Oleh itu, kebanyakan responden adalah setuju dengan kekurangan ini kerana penjual suka menerima barang yang rosak tersebut jika pembeli tidak menyimpan resit yang boleh dijadikan bukti. Kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tunai terakhir ialah terdedah kepada risiko jangkitan dan penyebaran COVID-19. Sebanyak 66.54% responden sangat setuju dengan kekurangan ini dan sebanyak 29.13% responden setuju dengan kekurangan ini. Oleh itu, pengkaji mempercayai bahawa kebanyakan responden setuju dengan kekurangan ini kerana sentuhan dalam proses pembayaran akan menyebarkan virus dari satu orang kepada orang lain. Bahagian ini adalah bahagian kedua, iaitu kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dan bermula dengan kelebihannya. Terdapat 4 kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Kelebihan pertama ialah mengurangkan kontak rapat semasa COVID-19. Sebanyak 95.28% responden sangat setuju dengan kelebihan ini dan 4.72% responden setuju dengan kelebihan ini. Oleh itu, kebanyakan responden bersetuju dengan kelebihan ini kerana penyentuhan melalui wang tunai dan shilling telah dikurangkan jika mereka menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Kelebihan kedua kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai ialah pencurian wang yang rendah akan berlaku. Sebanyak 79.13% responden sangat setuju dengan kelebihan ini dan sebanyak 14.96% responden setuju dengan kelebihan ini. Maka, kebanyakan responden bersetuju dengan kelebihan ini adalah kerana jumlah wang dalam tangan masyarakat telah dikurangkan, maka risiko pencurian wang akan direndahkan. Kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai seterusnya ialah dapat melindungi wang peribadi. Sebanyak 45.67% responden setuju dengan kelebihan ini dan sebanyak 35.43% responden sangat setuju dengan kelebihan ini. Kebanyakan responden bersetuju dengan kelebihan ini adalah kerana pengguna akan menerima kod kebenaran transaksi iaitu TSC dahulu sebelum proses pembayaran tanpa tunai dijalankan, maka sumber wang masyarakat akan dilindungi. Kelebihan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai terakhir ialah proses pembayaran yang lebih mudah dan pantas. Sebanyak 42.91% responden adalah setuju dengan kelebihan ini dan sebanyak 37.80% responden adalah sangat setuju dengan kelebihan ini. Kebanyakan responden bersetuju dengan kelebihan ini adalah kerana langkah yang mudah terlibat dalam proses pembayaran dan tidak terlibat dengan proses penukaran wang yang rumit. Bahagian ini adalah berkaitan dengan kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Terdapat 4 kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai juga. Kekurangan pertama ialah kemungkinan yang tinggi menghadapi isu keselamatan yang serius seperti penipuan dalam talian. Sebanyak 79.92% responden sangat setuju dengan kekurangan ini dan sebanyak 17.32% responden setuju dengan kekurangan ini. Kebanyakan responden bersetuju dengan kekurangan ini adalah kerana teknologi yang moden telah membolehkan penjenayah melakukan kegiatan jenayah terhadap jumlah sumber wang pengguna yang berada dalam akaun wang mereka, seperti kes penipuan dalam talian. Pengkaji juga bertanya responden berkaitan, adakah mereka pernah mengalami kes penipuan dalam talian? Dalam catapan ini, ia telah menunjukkan kebanyakan responden tidak pernah mengalami kes penipuan dalam talian dengan peratusan 72%. Seterusnya, catapan ini adalah menunjukkan jumlah kali responden yang betul mengalami kes penipuan dalam talian. Kebanyakan responden adalah mengalami 1 hingga 2 kali sahaja dengan peratusan 92%. Kekurangan seterusnya ialah mendedah maklumat peribadi kepada pihak lain.
Sebanyak 65.75% responden setuju dengan kekurangan ini dan sebanyak 31.89% responden sangat setuju dengan kekurangan ini. Kebanyakan responden setuju dengan kekurangan ini kerana kebanyakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai memerlukan maklumat peribadi untuk mendaftar akaun yang baru. Jika kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai tersebut tidak mempunyai tahap keselamatan yang tinggi, maka kebocoran maklumat peribadi pengguna akan berlaku. Kekurangan ketiga ialah tidak akan mempunyai sumber alternatif jika akaun bank mengalami masalah teknikal atau berkekurangan. Sebanyak 80.31% responden sangat setuju dengan kekurangan ini dan sebanyak 16.93% responden setuju dengan kekurangan ini. Oleh itu, kebanyakan responden bersetuju dengan kekurangan ini adalah kerana kebanyakan masyarakat menyimpan sumber wang mereka dalam bank supaya mereka boleh mendapat kadar bunga yang diberi oleh bank. Jika mereka ingin menggunakan sumber wang dalam bank, mereka hanya boleh menunggu masalah teknikal diselesaikan dahulu. Kekurangan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai terakhir ialah menyuka sebahagian pengguna untuk mengawal perbelanjaan mereka jika wang tunai tidak dikeluarkan dari tangan mereka. Sebanyak 83.46% responden sangat setuju dengan kekurangan ini dan sebanyak 12.30% responden setuju dengan kekurangan ini. Kebanyakan responden bersetuju dengan kekurangan ini adalah kerana sumber wang tunai dalam akaun bank adalah besar dan akan menarik mereka membuat perbelanjaan sehingga melebihi belanjawan mereka. Bahagian ini adalah bahagian yang terakhir dalam dapatan kajian dan analisis kajian. Kebanyakan responden memilih ya kepada Touch 'n Go iaitu TNG dengan peratusan 99.21%. Manakala sebanyak 98.82% responden memilih tidak terhadap Shopee Pay. Seterusnya, bahagian ini adalah berkaitan dengan penemuan kajian. Bahagian ini akan memberitahu bahawa idea dan penemuan yang baru serta perbandingan dengan kajian lepas. Dengan menunjukkan dapatan kajian, terdapat 6 elemen yang terdapat dalam penemuan kajian. Pertama ialah pengkaji mendapati bahawa pelajar kerap menggunakan kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai. Kebanyakan jumlah perbelanjaan secara tunai adalah antara RM201 Malaysia hingga RM300 Malaysia. Manakala kebanyakan jumlah perbelanjaan secara tanpa tunai adalah RM100 Malaysia dan ke bawah. Pengkaji juga mendapati bahawa 3 utama barang yang sering dibeli oleh mereka ialah perkhidmatan, barang harian dan pakaian. Jika berbanding dengan kajian lepas iaitu pelajar lebih suka membeli pakaian dan bahan pendidikan, terdapat satu barang iaitu bahan pendidikan telah diganti oleh perkhidmatan dan barang harian. Seterusnya, pengkaji juga mendapati bahawa terdapat 3 utama kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai yang sering digunakan oleh responden iaitu wang tunai dan shilling, e-dompet dan transaksi dalam talian. Selain itu, pengkaji juga mendapati bahawa kelebihan utama dan kekurangan utama kaedah transaksi jual beli secara tunai. Kelebihan utama untuk kaedah transaksi jual beli secara tunai ialah mengelak perbelanjaan yang berlebihan. Manakala kekurangan utama kaedah transaksi jual beli secara tunai ialah risiko yang tinggi jika membawa banyak wang tunai. Terdapat juga kelebihan utama dan kekurangan utama untuk kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Kelebihan utama untuk kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai ialah mengurangkan kontak rapat semasa COVID-19. Dan manakala kekurangan utama untuk kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai ialah mendedah maklumat peribadi kepada pihak lain. Pengkaji juga mendapati bahawa 3 aplikasi utama atau sokongan UUM dalam pelaksanaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Yang pertama ialah Touch 'n Go iaitu TNG. Yang kedua ialah Duit Now Transfer. Yang terakhir ialah kad debit. Bahagian ini adalah berkaitan dengan implikasi dasar. Terdapat 3 implikasi dasar. Dasar pertama ialah dasar penggalakan pengguna kaedah transaksi secara tanpa tunai dalam kalangan masyarakat.
Dengan ini, kecekapan pembayaran akan ditingkatkan dan akhirnya merangsangkan ekonomi negara. Dan dasar kedua ialah dasar meningkatkan kuantiti internet di Malaysia. Dengan melaksanakan dasar ini, internet di Malaysia yang kukuh dapat menjayakan kebanyakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai seperti transaksi dalam talian dan e-dompet. Dan dasar ketiga ialah dasar peningkatan tahap keselamatan dalam talian. Dengan melaksanakan dasar ini, maklumat peribadi pengguna dapat dilindungi dan kebocoran maklumat peribadi pengguna tidak akan berlaku lagi. Seterusnya ialah ramalan. Dengan melakukan dasar penggalakan pengguna kaedah transaksi secara tanpa tunai dalam kalangan masyarakat, dasar ini dapat meningkatkan kali pengguna kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Dengan ini, kecekapan pembayaran dapat ditingkatkan, risiko pencurian dapat direndahkan sehingga merangsangkan ekonomi negara. Apabila melakukan dasar meningkatkan kualiti internet di Malaysia, ia dapat menggalakkan penggunaan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Kerana internet yang kukuh dapat menjayakan kebanyakan kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai dan akhirnya meningkatkan kecekapan pembayaran. Seterusnya, dasar peningkatan tahap keselamatan dalam talian dilaksanakan dapat melindungi maklumat peribadi masyarakat. Kerana tahap keselamatan yang tinggi akan menghalang penjenayah melakukan sebarang kegiatan jenayah terhadap maklumat peribadi masyarakat. Dan ia juga akan mementingkan keselamatan pelajar. Bahagian ini adalah berkaitan dengan cadangan. Terdapat 3 cadangan. Cadangan pertama ialah menguat kuasa undang-undang. Pihak kerajaan boleh memberi hukuman yang berat kepada penjenayah untuk menakutkan mereka supaya mereka tidak akan melakukan kegiatan jenayah lagi seperti pencurian wang atau penipuan dalam talian. Cadangan kedua ialah memberi subsidi kepada syarikat yang meneroka kaedah transaksi jual beli secara tanpa tunai. Dengan ini, mereka boleh mempromosi kaedah transaksi jual beli tanpa tunai kepada pelajar dengan memberi voucher dan diskaun. Cadangan yang terakhir iaitu mengadakan kempen kesedaran kepada pelajar. Dengan ini, pelajar akan lebih memfahami kaedah transaksi jual beli secara tunai dan tanpa tunai. Mereka juga akan lebih memahami manakah kaedah transaksi jual beli perlu digunakan dalam keadaan yang berbeza. Bahagian ini adalah berkaitan dengan kekangan kajian. Terdapat 2 kekangan kajian yang dihadapi oleh pengkaji. Kekangan pertama ialah kekangan semula jadi. Musim hujan yang berlaku dan pandemik COVID-19 telah menyukarkan pengkaji menjalankan pertemu bual bersemuka dengan responden. Kekangan kajian kedua ialah kekangan kemanusiaan. Responden yang tidak bertanggungjawab tidak menghadiri temu bual walaupun telah diberitahu tarikh temu bual seminggu dahulu. Responden tersebut tidak menghadiri tanpa sebab. Ia menyukarkan pengkaji mendapat maklumat daripada responden tersebut. Bahagian ini adalah berkaitan dengan salaan. Temu bual dapat dijalankan dengan bersemuka tanpa menghadapi sebarang kekangan adalah harapan pengkaji. Hal ini kerana ia dapat memudahkan proses komunikasi antara pengkaji dengan responden. Secara kesimpulan, pengkaji telah berjaya menjalankan penyelidikan kajian ini. Pengkaji menghasilkan hasil kajian yang baharu dan mengemukakan pelbagai cadangan. Inilah hasil kajian saya. Sekian, terima kasih.